Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita lagi sekali dalam rancangan Assalam at Motivasi. Topik hari ni, apakah topik kita? Jeng jeng jeng. Topik kita keajaiban sedekah. Dalam bahasa Inggeris, magicnya sedekah. Apakah kelebihan sedekah ni? Sedekah ni sebenarnya banyak kelebihannya. Okey, pertama saya nak tanya, siapa nak masuk syurga? Oh, ramai nak masuk syurga. Tengah minum kopi pun letak orang kat tangan. Oh, semua nak masuk syurga. Okey, soalan yang kedua. Siapa yang dah ready untuk meninggal dunia? Kenapa tak ready? Kata nak masuk syurga. Nak masuk syurga kena meninggal dulu. Okey. So, dikatakan ada satu pintu dekat syurga. Syurga ni berapa pintu? Ada 8 pintu. Ada 8 layer. Ada 8 pintu untuk masuk syurga ni. Ada satu pintu ada dipanggil sebagai pintu sedekah. Depan pintu dia tulis pintu sedekah. Orang yang banyak sedekah akan masuk pintu ni. So hari ni nak banyak sedekah tak? Nak masuk pintu syurga yang dipanggil sebagai pintu sedekah. Banyakkan sedekah. Tapi apakah hukum sedekah? So hari ni saya nak kongsi dengan anda hukum-hukum sedekah. Sebenarnya sedekah ni adalah haram. Terkejut makcik tu. Sedekah ni sebenarnya haram. Sebab apa? Dia dah sebab jangan terkejut pula. Haram sebab kalau kita membantu orang buat kejahatan. Contoh orang nak pergi merompak bank. Nak pergi merompak bank, dia kata, ada tak tukul besi? Okey, aku sedekahkan tukul besi pada kau untuk pergi merompak. Yang tu sebenarnya haram. Orang nak pergi membunuh. Okey, aku sedekahkan pisau. Aku sedekah ni, niat sedekah. Sebenarnya sedekah tu adalah haram. Jangan kata sedekah tu dapat pahala. Sebab apa? Kita membantu orang buat dosa. Membantu orang ke arah kejahatan, sedekah tu jatuh haram. Yang kedua, hukum sedekah boleh jadi sebagai makruh. Bagaimana sedekah jadi makruh? Contoh orang datang minta pada anda. Contoh pakaian lah, minta pakaian. Kita bagi pakaian sangat lusuh. Baju yang dah koyak 17. Koyak 17 Spender dah macam tak nampak spender. So benda-benda yang tu kita bagi sedekah. Yang tu sebenarnya sedekah tu dia boleh jatuh sebagai makruh. So kalau nak sedekah betul-betul, jangan jadi macam tu. Yang ketiga adalah sedekah wajib. Sedekah wajib ni ada dikatakan contoh zakat. Zakat fitrah, zakat pendapatan tu semua sedekah wajib. Sedekah kepada ibu bapa wajib. Mas kahwin kepada isteri wajib. So semua ni adalah wajib yang kita kena buat. Jatuh kepada sedekah wajib. Yang keempat, kita ada sedekah sunat. Sedekah sunat ada dua. Satu dipanggil sebagai sedekah sabil, satu sedekah jariah. Apa maksud sedekah sabil? Sedekah sabil ni yang kita pergi makan, kita bagi orang makan, kita belanja orang, tu sedekah sabil. Contoh selalu kita nampak dekat umrah. Bila saya pergi umrah, baru last week saya pergi umrah, bila dekat Mekah ni kan, ada orang kan beratur panjang lepas subuh dengan lepas maghrib. Breakfast ataupun dinner. So bila dia beratur panjang, kat depan tu dia tulis sedekah sabil. So bila orang datang kat situ, pergi jumpa dengan tokek kedai tu, dia bagi, okey, ni 500 rial. Satu makanan, contoh makan nasi dengan ayam mungkin 5 rial. So kalau 500 rial boleh dapat 100 paket. So 100 orang yang beratur tu akan dapat paket tu dengan free. Bagaimana free? Orang ni yang membayarkan lah. So orang ni membuat apa? Dia buat sedekah sabil. And yang kedua, sedekah sunat tu jatuh kepada sedekah jariah. Apa maksud jariah? Adalah berterusan. Jariah dalam bahasa Arab maksud berterusan. Sedekah jariah adalah benda yang sangat dituntut yang boleh berkekalan selama-lamanya. Selama-lamanya. Contoh, sedekah jariah ni apa? Kita buat bina masjid contohnya. Ataupun kita bagi kerusi roda dekat hospital. Selagi mana orang guna, selagi tu kita akan dapat ganjaran dia. Dikatakan ada 3 benda yang akan berterusan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bersabda, dia kata dia dengar Nabi SAW bersabda, ada 3 benda anak cucu kaum Adam ni yang akan amalan dia berkekalan selama-lamanya. Yang pertama apa dia? Anak soleh dan solehah yang mendoakan kepada ibu bapa berkekalan selama-lamanya. Yang kedua apa dia? Ilmu yang bermanfaat yang kita bagi pada orang. Dan yang ketiga adalah sedekah jariah yang mana kita bagi pada orang berkekalan walaupun kita meninggal dunia. Dalam surah Al-An'am ayat 160 Allah SWT sebut
apa yang kita akan dapat, ganjaran akan digandakan 10 kali ganda minimum. Kalau kita buat sesuatu ganjaran, sesuatu benda tu akan digandakan 10 kali. Contoh, ada satu kisah Saidina Ali radhiyallahu anhu. Satu ketika Fatimah datang jumpa Saidina Ali. Fatimah bagi tahu, aku teringin nak makan buah delima. Siapakah Fatimah? Anak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapakah Fatimah? Isteri kepada Saidina Ali radhiyallahu anhu. So bila dia kata macam tu, Saidina Ali pun pergilah pasar. Pergi jalan-jalan pergi pasar. Belilah satu buah delima. So waktu on the way balik rumah ni on the way nak balik rumah, isteri tersayang tengah tunggu ni. So waktu on the way tu ada pengemis dia jumpa kat tengah jalan. So pengemis ni minta, dia nampak buah delima yang Saidina Ali pegang ni. So dia minta Saidina Ali bagi buah delima tu. So Saidina Ali pun macam confused. Kat rumah ada isteri, kat sini ada orang meminta sedekah. So dia pun patah dua, dia pun belah dua, dia kopek dua, dia bagi setengah pada pengemis ni. So dia pun tengok pengemis ni, dikatakan mak dengan anak dia tengah makan. So anak dia rasa sedap delima tu, dia minta lagi. Setengah lagi dia minta lagi. Saidina Ali macam confused. Balik rumah ni tak masuk rumah ni macam ni. Kalau isteri suruh beli barang tak beli, tak masuk rumah lah kan. So Saidina Ali macam mana ni? Tapi sebab dia cinta pada sedekah, dia tahu kelebihan sedekah, dia bagi satu delima kepada budak ni. So apa yang berlaku? Bila dia balik, dia macam dah confused. Apa nak jawab pada isteri aku ni? Tak apalah, sebab aku dah buat sedekah, aku serahkan pada Allah. Bila balik saja, dia nampak Sayyidatina Fatimah senyum ketawa. Dia macam confused. Kenapa senyum? Apa yang berlaku? So Sayyidatina Fatimah ni tunjuk pada dia apa? Tunjuk ada buah delima depan mata. So dia macam, mana main buah delima ni? Aku dah beli tadi, dah bagi sedekah dah pun. So mana main pula? Ada berapa? Saidina Ali kira ada 8 biji buah delima. So Saidina Ali kata, tak mungkin. So Sayyidatina Fatimah tanya, kenapa tak mungkin? Yang ni saja ke? Sayyidatina Fatimah menjawab, ada orang datang bagi sedekah. Ada orang datang bawa 10 biji delima. Satu aku dah makan, satu aku dah bagi pada orang yang bawa tu. So tinggallah 8. Barulah Saidina Ali bagi tahu sahih. Sebab apa? Dalam Al-Quran mengatakan kalau kita buat satu benda akan digandakan minimum 10. Aku sedekah 1 delima, aku yakin Allah gantikan 10 delima. Masya Allah. Sahabat tahu dia punya kelebihan sedekah. So apa dia buat? Dia sedekah. Ada satu kisah sahabat ni, dia nak meninggal dah pun. Tahap nak meninggal. Bila sahabat ramai keliling, sahabat dengar dia cakap benda ni. Alangkah baik kalau baru. Alangkah baik kalau satu. Alangkah baik kalau selalu. Memanglah dia tak cakap bahasa Melayu, dia cakap bahasa Arab lah. So sahabat-sahabat pergi jumpa Nabi, tanya, tafsirkan apakah yang berlaku. So Nabi tafsir, sahabat ni sebelum dia meninggal, Allah SWT bagi dia nampak ganjaran sedekah. Apa maksud dia? Satu ketika bila dia kat rumah, ada orang datang, pengemis minta baju, minta pakaian. So dia pun bagilah baju yang telah digunakan. So bila dia bagi baju yang telah digunakan, dia bagi baju lama lah. Dia punya ganjaran sebelum dia meninggal, Allah bagi dia nampak, Masya Allah. Terus dia ucap, alangkah baik kalau baru. Lepas tu bila dia tengah makan, satu ketika ada orang datang. Dia orang Arab dulu ni dia makan roti. Bukanlah dia makan spaghetti ke roti canai, nasi kandang apa tak. Dia makan roti. So bila orang datang minta, dia patah setengah roti, dia bagi half. Bila dia sebelum meninggal ni, dia nampak kelebihan sedekah. Bila nampak kelebihan sedekah, dia kata, alangkah baik kalau satu roti dia bagi, lagi dahsyat. And lagi satu insiden lagi, bila dia nak pergi masjid, ada orang buta sedang menuju ke masjid. So dia pun pimpin tangan orang buta ni ke masjid. Dia punya ganjarannya, Masya Allah. Lepas tu dia keluar daripada mulut dia, alangkah baik kalau selalu. Apa maksud dia? Bila dia nampak kelebihan sedekah, dia rasa macam menyesal tak sedekah lebih. Kita kalau dapat nak sedekah ni, apa yang kita akan sedekah? Wang biru itulah kegemaran kita. Favorite. Sebab apa? Itulah paling sikit yang kita ada. Kita akan bagi yang paling sikit. Dalam banyak-banyak color wang yang kita ada, kita akan ambil biru, akan bagi. So hari ni, tahulah kelebihan sedekah. Magicnya sedekah. Benefit sedekah. Masya Allah. Sangat banyak.
maka kita azam, kita niat untuk bagi lebih. So, bukan duit biru, mungkin duit hijau, duit merah, duit purple. Wah, lagi dahsyat. Sebab apa? Dalam surah Al-Baqarah ayat 261 Allah SWT sebut ganjaran orang yang bersedekah ni akan dapat 700 kali. Kalau kita sedekah RM1, kita dapat RM700 minimum. Wallahu alam. Hang sempoi, jom berjaya dunia akhirat. Insya-Allah kita bertemu selepas iklan nanti. Assalamualaikum. Alright, bertemu lagi kita dalam Assalam at Motivasi. Anda boleh tonton Assalamualaikum Motivasi di Facebook TV Al-Hijrah live dan boleh tanya apa-apa soalan. Kita ada soalan, tapi saya akan jawab soalan ni kemudian. Kita nak kongsi sedikit keajaiban sedekah. Apa lagi keajaiban sedekah ni? Sedekah ni dikatakan Rasulullah pernah berdoa pada Allah, Ya Allah, berkatilah, berilah keberkatan pada umatku di awal pagi. Sebab apa awal pagi? Awal pagi ni dia punya kelebihan banyak. Kita pernah dengar tak sedekah subuh? Apa maksud sedekah subuh? Sebab malaikat ni akan doa tau. Setiap pagi malaikat akan doa, Ya Allah, berkatilah orang yang keluarkan infak, yang sedekah duit dia. And berilah kemurkaan pada orang yang menahan harta dia. Malaikat doa. Malaikat doa ni selalunya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. So make sure pagi-pagi itu kalau boleh kita macam kaum Adam, kalau dia pergi masjid, make sure solat subuh dekat masjid. Bila pergi masjid, lakukan ada istiqamah untuk buat sedekah dekat masjid. Pergi masjid sebelum subuh, masukkan dalam tabung. Pergi masjid sebelum subuh, masukkan dalam tabung. Kalau kat rumah, ibu-ibu ataupun anak perempuan ataupun ada beberapa yang sembahyang kat rumah, buat satu tabung. Satu masjid kan. Buat satu tabung. Lepas tu sebelum subuh, masukkan duit. Masukkan duit. Buat jadikan sebagai tabiat, sebagai pattern. Sebab dia benefit dia sangat banyak. Allah SWT bagi keberkatan. Siapa yang doa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa. So bila dapat keberkatan, apa maksud keberkatan? Keberkatan ni, contoh bila kita pergi solat. Kenapa Allah SWT pilih kita untuk solat di masjid? Kenapa Allah SWT pilih kita untuk mengerjakan umrah di Mekah, di Madinah? Bukan kerana duit yang kita ada. Bukan kerana kesihatan yang kita ada. Bukan kerana harta yang kita ada. Tapi kenapa? Kerana keberkatan yang Allah SWT pilih kita. Bagaimana nak dapat keberkatan ni? Kita perlu banyak sedekah. Kita perlu banyak doa pada Allah SWT. Bila Allah sayang kita, hidup kita akan jadi barakah. Tu keajaiban sedekah tu. Bila kita sedekah banyak, keajaiban sangat dahsyat. Last week saya berada di Taman Rimbayu. Baru lagi 1 Februari hari tu. Bila saya buat talk pasal kelebihan sedekah dengan PU Razi dan PU Azham, ada seorang Tan Sri ni kat belakang ni tengah duduk dengar. So masjid yang diperlukan, dana dia diperlukan lebih kurang 1.1 million. 1.1 juta. Waktu tu duit surau ada 25,000 je. Ni kisah benar dia dekat Bandar Rimbayu. 25,000. And Masya Allah, lepas 2 hari, lebih kurang baru 3 Februari ni, Tan Sri itu tergerak hati, Allah SWT permudahkan letak keberkatan. Dia kata, okey, saya akan sedekahkan 1.1 juta kepada surau untuk bina masjid di Bandar Rimbayu. Masya Allah. Semoga Allah SWT berkati dia. So benda-benda macam ni, bila orang dah tahu kelebihan sedekah, dia akan sedekah macam air. Dikatakan Nabi SAW adalah orang yang sangat suka sedekah. Macam mana dia punya sedekah? Contoh kalau dia pakai rida. Rida ni kain yang letak dekat atas bahu tu. Bila sahabat jumpa Nabi, sahabat puji Nabi sedikit pun. Contoh sahabat akan kata, oh cantiklah rida kau wahai Rasulullah. Apa yang Rasulullah buat? Dia akan ambil rida dia, akan bagi pada sahabat. Sebab sedekah, dia nampak dia punya kelebihan sedekah. Rasulullah akan bagi segalanya untuk sedekah. And especially Ramadan. Ramadan ada dekat dia pun, lebih kurang lagi 2 bulan akan datang kan. So bila Ramadan, dia punya sedekah, Rasulullah punya sedekah sepantas angin. Sekuat, sekencang angin dikatakan. Meaning dia punya sedekah ni, Masya Allah, dia nak keluar je macam tu. So itu adalah keajaiban sedekah. Sebab apa? Mereka tahu benefit sedekah. Allah SWT sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 245.
Apa Allah SWT sebut? Mahukah kamu aku beri satu pinjaman? Pinjaman. Allah minta pinjam. Perlukah Allah minta pinjam pada kita? Tak perlu pun. Tapi Allah bagi offer. Siapakah bank yang paling dahsyat sekali? Bank yang paling besar sekali? Bank segala bank adalah Allah. Kaya, Allah. Maha segalanya, maha kuasa, maha besar, Allah. Kalau Allah sendiri bagi tahu, pinjamlah wang, bagilah sedekah, aku akan gandakan. Apa lagi nak fikir? Jangan fikir, bagi saja. Because Allah dah tetapkan semuanya. Okey, saya nak ambil satu soalan. Dia tanya, adakah memberikan sebahagian gaji kepada ibu bapa dikira sedekah? Yang tu bukan saja sedekah, tapi jatuh sedekah wajib. Ibu bapa yang dengar, beritahu ke anak. Sedekah wajib kat aku. Beritahu kat anak-anak supaya mereka faham. Walaupun dia tak kata amount. Kalau gaji kita 2,000, bukanlah bagi 1,900. Bagi apa yang mampu. Kita tolak apa yang mampu. At least bagi. Sebab apa? The moment kita bagi, kita nak keberkatan ibu bapa tu. Ibu bapa main doa, Masya Allah, tak nak hijab. Direct pada Allah. Allah kabulkan. So, kita nak doa ibu dan ayah tu. Okay? So, apa lagi yang saya boleh kongsi bagaimana kita nak buat sedekah? So, beberapa cara kita boleh buat sedekah. Satu, bila kita pergi makan. Contoh kat kedai mamak. Bila lepas kedai makan tu, kita cubalah untuk bayar. Contoh kita kedai mamak, kita bayar. Okey, aku nak bayar dekat meja tu. Seorang makan ke, dua orang makan. Okey, bayar tu and then keluar. Anda tengok sendiri, apakah yang akan berlaku pada diri anda the whole day? Ya Allah, Masya Allah, Tabarakallah. Hati sangatlah macam akan rasa best, rasa tenang, rasa barakah, rasa syok. Sebab apa? Anda dah buat sedekah. Janganlah bayar satu meja yang 10 orang. Okey, aku bayar kat situ 10 orang. Habis ya. Lepas tu hujung mula macam anda pula minta sedekah. Jangan macam tu. So, buat yang termampu. Kalau seorang ke dua orang, okey, bayar, keluar. Tak payah lepas, aku dah bayar kat hang kan? Aku dah bayar meja tu, dah bayar. Tak perlu. Buat relax ya, buat dia melongsok saya. Keluar daripada restoran tu. Tengok keberkatannya. Itu salah satu dia. Yang kedua, selalu kan kita makan, kita dinner, ada makcik akan datang jual keropok, akan jual kan keropok and so on kan. Lakukanlah yang terbaik untuk beli sekadar mampu. Sekarang keropok mungkin 3 RM10 ke 4 RM10. Okey, beli RM10 ataupun RM20. Bila beli, tak payah ambil pun. Beritahu kat makcik tu, makcik pergi letak dekat meja-meja lain. Setiap satu meja, letak satu keropok. Daripada hari tu, berapa banyak nak anda sedekah? Bukan saya sedekah kat makcik tu. Sedekah dekat ramai orang. Satu meja tu, let's say ada 5-6 orang. Makan setiap keropok tu. Semua tu anda akan dapat pahala sedekah. Masya Allah. Sebenarnya sedekah ni tak susah. Boleh je pun sedekah. Lakukan terbaik. Okey. Yang tu yang perlukan duit. Ada juga yang tak perlukan duit pun ada juga. Contoh, anda bagi ilmu pada orang. Sedekah juga. Anda senyum pada orang. Sedekah juga. Anda lalu dekat tepi-tepi jalan, ada benda yang menghalang batu ke kayu, ambil letak tepi. Sedekah juga. Banyak sedekah. Ilmu, manfaat, skill, macam-macam. Anda beli kerusi lipat, letak dekat masjid. Selagi mana orang guna, Masya Allah, tu semua tu sedekah jariah tu. Walaupun anda dah meninggal pun, orang masih guna, dapat pahala. Beli selipar, letak kat masjid, letak kat surau, orang guna, dapat pahala. Allah, Masya Allah. Letak Quran, letak kitab dekat masjid ataupun tahfiz Quran, ataupun rumah anak yatim, ataupun mana-mana institusi. Selagi mereka guna, selagi itulah mengalir. Walaupun anda dekat dalam kubur dah macam meminta-minta. Dikatakan dalam Al-Quran ada disebutkan orang yang dah meninggal mohon pada Allah untuk datang ke dunia ni. Apa yang mereka mohonkan? Mereka mohonkan dua benda. Ya Allah, jadikanlah aku datang sekejap untuk bersedekah. Yang pertama. Yang kedua, untuk menjadi orang yang soleh. Dua benda, satu sedekah, satu orang soleh. Dia tak ada orang yang kata datanglah aku ke dunia ni, datang balik untuk solat. Tak. Untuk buat umrah. Tak. Untuk berpuasa. Tak. Untuk apa? Tak. Untuk baca Quran sekalipun tak. Tapi untuk bersedekah. Sebab apa? Sedekah ni ganjaran dia. Allah, keajaiban sedekah ni sangat banyak. Surah Baqarah ayat 261, Allah SWT beritahu, Allah bagi 700 dan ada penambahannya. Ada penambahannya. Apa penambahannya? Allah SWT beritahu, aku akan bagi lebih kepada siapa yang aku inginkan. Bukan 700 tau. So bayangkan kalau kita bagi RM100.
Bayangkan kita bagi RM100. Berapa sebenarnya pulangan yang kita akan dapat? Minimum. Lebih kurang RM70,000. Dahsyat tak? Kalau kita bagi RM1,000, sangat banyak. So, lakukanlah sedekah yang banyak sebab dia punya kelebihan sangat banyak. Dia dikatakan macam ni je. Mungkin kita tak nampak on the spot. Mungkin kita tak nampak kat dunia ni. Pasal tu sahabat sebelum dia meninggal, dia nampak ganjaran. Masya Allah. Sebab apa ganjaran dia? Mungkin Allah simpan kemudian. Mungkin Allah akan bagi sekarang. Banyak. Sebab apa? Kalau dikatakan orang yang sakit pun disarankan untuk sedekah. Sebab apa? Sedekah akan merawati sakit. Dahsyat. Sedekah macam tak nampak jive dia. Macam mana connection sedekah dengan sakit? Tapi yang ni yang dikatakan sedekah boleh merawat kesakitan. So kalau orang sakit kat luar sana, demam ke apa ke, cepat-cepat sedekah. Jangan tunggu kaya untuk sedekah. Sedekahlah untuk jadi kaya. Banyak kelebihannya. Apa lagi yang boleh buat? Contoh kita boleh letak makanan kucing dalam kereta. Contoh beli Whiskas, pergi kat kedai ke 7-Eleven ke apa ke, beli Whiskas, letak dalam kereta. Bila pergi mana-mana kan, kucing selalu datang, kucing pun selalu nak makan yang elok juga, bukan nak makan tulang-tulang selalu. Hampa bila kucing datang bagi tulang. Alah, kucing tu makan tulang, ingat jin ke tu? Tu kucing tu. Bagilah makan elok sikit, Whiskas ke, makan tuna ke, sedap sikit kucing tu. So, bila buat benda tu, sedekah bukan saja kat manusia, kat binatang pun dikatakan sedekah juga. Tengoklah apa akan berlaku. Saya nak bagi tahu pun macam tak boleh feel. Anda buat, anda rasa memang sempoi, anda akan dapat benda tu. Apa lagi? Mengajar ilmu, doakan orang juga adalah sedekah. Bersihkan masjid, tak perlukan wang pun sedekah juga. Okey, pergi buat sesuatu, bila orang nak buat sesuatu misi ke, orang nak pergi Syria ke Palestin, anda bagi sesuatu untuk dia bersama-sama untuk contoh beri beg ke, beri apa-apa yang boleh contribute kepada dia punya perjalanan. Insya-Allah anda pun akan dapat pahala sedekah. So sebenarnya sedekah ni banyak sangat ganjarannya. Sehari semalam kita cakap pun tak akan habis. Tapi apa yang perlu lakukan, kita perlu start hari ni. Dalam surah As-Sajdah ayat 16, Allah SWT sebut, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. 3 mesej dalam tu. Bangun pagi, renggangkan diri daripada katil untuk tahajud. 1. Doa dalam keadaan ketakutan. Yang ketiga apa dia? Berilah, dermalah, sedekahlah sebahagian harta yang kami berikan pada kamu. Surah Sajdah ayat 16. So apa yang Allah SWT dalam banyak surah, dalam banyak ayat Allah ulang, sedekah, derma, infak, bagilah duit, keluarkanlah duit. Sebab apa? Ganjaran dia Masya Allah, tabarakallah, sangat banyak. So melalui itu kita azam hari ni. Bila azam pun dah dapat pahala. So niat. Innamal a'malu binniyat, bermula dengan niat, kita akan dapat pahala insya-Allah. So sama-sama kita perbanyakkan sedekah, banyak supaya kita akan berjaya dunia dan juga akhirat insya-Allah. Hang sempoi, jom berjaya dunia akhirat insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.